Pada Selasa, 24 Mac 2026, lelaki yang bertanggung jawab atas sekatan Selat Hormuz memuat naik ancaman di X. Alireza Tangsiri, seorang laksamana muda pengawal revolusi Iran yang pernah mengisytiharkan akan mengejar Amerika Syarikat hingga ke Teluk Meksiko. Beliau menulis, semua kapal yang ingin melalui selat itu mesti berkoordinasi sepenuhnya dengan pihak berkuasa maritim Iran. 48 jam kemudian, Israel mengumumkan bahawa beliau telah dineutralkan. Tetapi kisah tentang apa yang berlaku dalam 48 jam itu dan dalam minggu-minggu sebelumnya, ia lebih besar dari satu operasi sahaja. Iran baru-baru ini membina apa yang dipanggil kubu kuat oleh penganalisis. Bunker digali di gunung pesisir, pelancar peluru berpandu disembunyikan dalam terowong, ratusan bot bersenjata dan arsenal yang boleh meliputi setiap meter selat paling strategik di dunia. Trafik kapal turun 97%. 40.000 klasi terperangkap di laut. Harga minyak naik ke $126 setong. Seluruh dunia menunggu untuk melihat jika ada yang dapat membuka laluan itu semula. Amerika Syarikat tiba dengan alat yang tidak dijangkakan Iran. Video ini menunjukkan apa yang dibina, apa yang digunakan untuk memusnahkan, dan mengapa tindakan Amerika Syarikat di sini menunjukkan keupayaan ketenteraan yang dunia tidak pernah lihat selama beberapa dekad. Tetapi ada sesuatu lagi. Selepas menonton video ini, Anda akan melihat konflik geopolitik secara berbeza kerana ia bukan hanya tentang Iran, tetapi satu penemuan yang semua rejim dunia tidak akan lupakan. Untuk faham cabaran Amerika Syarikat, Anda perlu tahu apa yang Iran bina. Selama bertahun-tahun, Teheran menjadikan pantai Selat Hormuz antara kawasan yang paling dipersenjatai di dunia, bukan secara kebetulan. Selat itu hanya selebar 34 km di bahagian tersempit. Semua kapal yang keluar dari Teluk Parsi perlu melalui koridor ini, dan Iran sedar betapa pentingnya perkara itu. Jadi rejim itu membina pertahanan dengan 4 lapisan bertindih. Lapisan pertama ialah peluru berpandu, bukan pelancar konvensional di kedudukan tetap yang mana-mana satelit boleh kenal pasti. Iran memasang bateri peluru berpandu anti kapal di dalam bunker yang digali terus ke dalam gunung-gunung di sepanjang pantai. Pelancar-pelancar itu berada dalam terowong, terbuka, melepaskan tembakan, kemudian bersembunyi semula di dalam batuan. Peluru berpandu Nur, Qadir dan Abu Mahdi meliputi seluruh selat dengan jarak tembakan 20 hingga lebih 600 km. Sebuah kapal boleh diserang sebelum memasuki selat, semasa menyeberang, dan juga selepas keluar. Tetapi, Iran tidak terhenti di situ. Lapisan kedua dipanggil armada nyamuk. Ratusan bot laju yang tangkas, dilengkapi dengan peluru berpandu, torpedo dan bahan letupan, direka khas untuk perairan cetek dan penuh pulau di Teluk Parsi. Setiap satu menyerang dan menghilang sebelum kapal perang sempat bertindak balas. Dengan ratusan beroperasi serentak, masalah itu menjadi hampir mustahil untuk diselesaikan. Lapisan ketiga ialah periuk api dan drone. Iran telah menanam periuk api laut di selat itu dengan anggaran sebanyak 5 hingga 6.000 unit dari pelbagai jenis. Drone kamikaze melengkapkan gambaran itu. Beberapa menyamar sebagai bot nelayan biasa mendekati sasaran tanpa dikesan. Salah satu drone itu telah mengenai sebuah kapal tangki minyak pada awal bulan Mac. Seorang klasi India meninggal. Lapisan keempat itu tidak kelihatan, tetapi sama berkesan seperti yang lain. Iran telah aktifkan gangguan GPS besar-besaran di rantau itu. Kurang 24 jam lebih, 1.000 kapal melaporkan kehilangan atau gangguan isyarat. Kapten melihat sistem navigasi menunjukkan kedudukan mustahil. Kapal-kapal di daratan dan lapangan terbang, maklumat yang tidak wujud. Belayar tanpa GPS di selat selebar 34 km ibarat belayar secara membuta tuli. Seorang pegawai navigasi melaporkan kepada Bloomberg bahawa dia menyeberangi Teluk Oman hanya berpandukan radar sambil melihat melalui tingkap sebelah kanan Terminal Fujairah yang sedang terbakar di kaki langit dan pesawat pejuang melintas laju di atas kapal. Namun, Iran tetap ada lapisan kelima yang tidak melepaskan walau satu tembakan dan mungkin paling berkesan. Kubatek.
Bukan peluru berpandu. Bukan periuk api. Bukan drone. Apabila konflik bermula, syarikat insurans maritim terbesar dunia yang melindungi 90% kapal di lautan membatalkan perlindungan risiko perang untuk Selat Hormuz. Tiada pemilik kapal akan hantar kapal tanpa insurans. Selat itu akhirnya tertutup dengan sendirinya. Iran belajar bahawa menutup koridor minyak terbesar dunia kadang-kadang hanya perlukan satu panggilan ke London. Hasilnya segera. Sebelum perang, lebih 130 kapal melintasi selat itu setiap hari. Pada Mei 2026, jumlahnya hampir sifar. Hanya 21 kapal berjaya menyeberang bulan itu. Untuk memberi gambaran tentang apa maksudnya, ia seolah-olah pelabuhan terbesar di dunia ditutup dan dibuka semula hanya untuk menerima satu kapal setiap 1,5 hari. Sekitar 3.200 kapal terperangkap dan menunggu di kedua-dua pihak bersama sehingga 40.000 kelas. Seorang kelasi muda India dalam pelayaran pertamanya terperangkap di kapal luar pesisir Irak tanpa bekalan air mencukupi, memerhati ufuk diterangi kebakaran dari kejauhan. Dia beritahu media dia tak akan kembali ke laut selepas pengalaman itu, pelayaran pertamanya, dan hanya mahu pulang. Dan sementara itu, dunia menanggung akibatnya. Harga minyak melonjak dari 73 kepada 126 dolar setong. Jepun mula merasyongkan tenaga. Di stesen minyak AS, harga petrol naik 30% dalam kurang 3 minggu. Iran membina kubu kuat. Mereka yakin tiada siapa boleh menjatuhkannya. Tetapi Amerika Syarikat sudah pun bersedia dengan jawapannya dan menyerang lapisan demi lapisan. Lapisan pertama paling sukar untuk dimusnahkan. Bunker-bunker peluru berpandu. Memusnahkan pelancar konvensional agak mudah. Kenal pasti kedudukan, lancarkan bom berpandu dan sasaran hilang. Namun, pelancar-pelancar Iran terletak dalam terowong yang digali dalam batu di gunung kawasan pantai. Bom biasa tidak dapat menembusinya. Peluru berpandu jelajah kurang keupayaan penembusan. Amerika Syarikat memerlukan sesuatu yang berbeza dan mereka memang ada. Pada 17 Mei 2026, pengebom B-1B Lancer berlepas dari pangkalan udara RAF Fairford di England. Mereka menempuh 8.500 km, merentasi Atlantik dan Mediterranean, serta mengisi minyak di udara. Dan mereka telah menjatuhkan dalam operasi yang telah disahkan bom GBU-72 terus ke pintu masuk bunker Iran di pesisir Selat Hormuz. GBU-72 bukan bom biasa dengan berat 5.000 pound lebih 2 tan. Namun, berat bukan satu-satunya keistimewaannya. Ia membawa hulu ledak penembus, digabungkan dengan sistem panduan GPS dan navigasi inersia yang membolehkan ia dilancarkan dari jarak yang selamat. Ia mampu mengenai sasaran dengan tepat, menembusi lebih 30 meter tanah mampat dan hampir 7 meter konkrit sebelum meletup. Apabila ia meletup di dalam. Bunker itu tidak lagi melindungi apa-apa. Ia menjadi satu perangkap. Dan bom ini berbeza daripada bom-bom lain yang ada dalam senjata Amerika. Bom-bom lain hanya boleh dibawa oleh pengebom halimunan B-2 Spirit. Manakala GBU-72 boleh dilancarkan oleh B-1B Lancer yang boleh membawa sehingga 12 bom dalam satu misi. Kita bercakap tentang 12 bom yang boleh musnahkan bunker bawah tanah hanya dengan satu pesawat dari England. Selain memusnahkan pelancar, CENTCOM, iaitu Komando Pusat Angkatan Tentera Amerika Syarikat, turut menyerang radar dan sistem perisikan yang mengawal peluru berpandu Iran. Laksamana Brad Cooper, komander komando itu, mengesahkan. Amerika Syarikat bukan hanya musnahkan senjata. Mereka memusnahkan mata yang memerhati kapal-kapal, otak yang mengira trajektori, dan saraf yang menghantar arahan menembak. Seluruh sistem telah dibutakan. Tapi bunker-bunker itu hanyalah sebahagian daripada masalah. Bot laju masih beroperasi. Di sinilah bermulanya kisah paling tak dijangka dalam konflik ini. Saya ingin perkenalkan A-10 Thunderbolt II, juga dikenali sebagai Warthog atau babi hutan, yaitu pesawat serangan dari 1970-an yang direka untuk memusnahkan kereta kebal Soviet di Eropah. Tua lambat. Selama beberapa dekad, Pentagon cuba menamatkan perkhidmatan pesawat ini.
Namun, ada satu perkara A-10 lakukan lebih baik dari pesawat lain. Terbang rendah, perlahan, dan melepaskan sejumlah besar kuasa tembakan ke atas sasaran kecil dan berselerak. Tepat apa yang diperlukan untuk memburu ratusan bot laju Iran di selat sepanjang 34 km. General Dan Kane, ketua staf bersama, menyesahkan A-10 Warthog sedang memburu dan memusnahkan kapal serangan pantas di selat itu. Meriam GAU-8 Avenger 30 mm yang menembak 3.900 peluru seminit amat dahsyat terhadap bot-bot Iran. Lebih daripada 120 kapal Iran telah dimusnahkan atau rosak dalam operasi di selat itu, dengan A-10 menjadi salah satu platform utama yang bertanggung jawab. Ironik bahawa pesawat yang Pentagon cuba memencinkannya 3 kali, kini melakukan tugas asalnya cuma menentang musuh berbeza daripada yang direka bentuk. Tetapi masih ada duri dalam daging. Drone Shahed. Penyelesaian untuk mereka datang dari tempat yang tidak dijangka. Iran telah membekalkan drone Shahed kepada Rusia untuk menyerang Ukraine. Ukraine telah menembak jatuh lebih 44,000 drone dalam 4 tahun perang. Tiada siapa lebih berpengalaman memusnahkan Shahed selain rakyat Ukraine. Apabila negara Teluk diserang drone yang sama, tindak balas menjadi tidak dapat dielak. 201 pakar Ukraine tiba dan ditempatkan di 5 negara Teluk dengan pemintas yang dibangunkan di medan perang. Setiap pemintas berharga antara $800 hingga $3,000. Kos peluru berpandu Patriot untuk menembak jatuh Shahed boleh mencecah 13 juta. Zelensky berkata negara-negara Teluk telah guna lebih 800 peluru berpandu Patriot. Dalam 3 hari konflik, rakyat Ukraine cadangkan penyelesaian lebih murah dan sama berkesan. Negara yang Rusia sekutu Iran cuba musnahkan, kini sedang melindungi sekutu Amerika Syarikat di Teluk Parsi dengan teknologi yang dibangunkan untuk bertahan daripada serangan yang ditaja oleh Iran sendiri. Sehingga akhir Mac, lebih 9,000 sasaran Iran dimusnahkan dan lebih 140 kapal tentera laut Iran rosak atau tenggelam. Laksamana Brad Cooper menyatakan ini penghapusan angkatan laut terbesar dalam 3 minggu sejak Perang Dunia Kedua. Beberapa hari selepas itu, pada 22 Mac, Trump mengeluarkan ultimatum. Jika Iran tidak membuka Selat Hormuz dalam tempoh 48 jam, Amerika Syarikat akan menyerang dan memusnahkan loji tenaga Iran. Iran membalas dengan mengancam untuk memusnahkan semua infrastruktur tenaga Amerika dan Israel di rantau itu. Tarikh akhir semakin hampir dan beberapa jam sebelum tamat, Trump mengumumkan perbincangan yang produktif dan melanjutkan tarikh akhir itu selama 5 hari lagi. Iran secara terbuka menafikan sebarang rundingan, namun cadangan Amerika dengan 15 perkara dihantar melalui Pakistan secara rahsia. Pada 25 Mac, Iran secara rasmi menolak dan menuntut antara syarat lain pengiktirafan antarabangsa terhadap kedaulatan Iran ke atas Selat Hormuz. Pada 26 Mac, sejarah berulang. Ingat lelaki yang muncul di awal video ini? Alireza Tangsiri, laksamana muda yang membina dan mengetuai sistem ini, telah memuat naik ancaman di X 2 hari sebelum itu dan berkata akan mengejar Amerika Syarikat hingga ke Teluk Meksiko. Israel mengumumkan bahawa dia telah dineutralkan di Bandar Abbas, bandar pelabuhan di selatan Iran, dari mana seluruh sekatan itu dikawal. Kubu dan pembinanya telah dimusnahkan, namun kisah ini belum berakhir. Iran sudah kehilangan pelancar, kapal dan komander tentera laut, tetapi masih ada peluru berpandu, drone dan periuk api di selat itu. Pembersihan periuk api, walaupun dengan kerjasama penuh, yang masih belum wujud akan mengambil masa berminggu atau berbulan. Sebenarnya, ada juga persamaan sejarah untuk situasi sekarang. Pada tahun 1988, Amerika Syarikat membalas provokasi Iran dengan operasi Praying Mantis, iaitu penglibatan tentera laut Amerika yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dalam masa kurang daripada 8 jam, mereka memusnahkan pelantar minyak, menenggelamkan sebuah fregat dan beberapa bot laju. Selepas itu, Iran tidak aktif di Teluk hampir 2 dekad.
Dan pada tahun 2026, Amerika Syarikat telah memusnahkan lebih banyak lagi hanya dalam 3 minggu dengan kepentingan yang sangat bertentangan seperti ini. Tidak hairan kenyataan kedua-dua pihak membingungkan orang. Iran kata satu perkara, Amerika Syarikat kata perkara lain. Dan memang sukar untuk tahu siapa yang sedang menang, siapa yang sedang mengalah, atau jika benar-benar ada sebarang perjanjian yang sedang berlaku. Tapi, satu peraturan mudah boleh hapuskan kekeliruan ini. Abaikan kata-kata pemimpin, perhatikan tindakan mereka. mari kita lihat Iran. Dia mungkin belum membuka selat itu dan secara terbuka menafikan sebarang rundingan, tetapi dia membenarkan 8 kapal tangki minyak melepasi sebagai tanda niat baik. Menteri Luar Iran mengakui bahawa mesej sedang dipertukarkan dengan Washington melalui perantara dan Trump telah melanjutkan tempoh selama 10 hari lagi dengan alasan, menurut kata-katanya sendiri, permintaan daripada kerajaan Iran. Jadi, buat kesimpulan sendiri. Sebelum video ini, menutup selat nampak seperti sesuatu dari abad lain, perlukan armada besar, perancangan bertahun, dan perang diisytiharkan. Kini Anda tahu hanya perlukan periuk api, drone dan keputusan syarikat insurans di London. Membuka semula selat itu perlukan lebih dari menang satu pertempuran. Itu adalah penemuan yang tiada rejim di dunia akan lupakan. Itulah sebabnya apa yang berlaku di Hormuz penting jauh melangkaui Iran. Saya ingin tahu pendapat Anda. Anda rasa Iran akan mengalah dan buka selat itu? Tulis di bawah apa yang Anda fikir tentang perkara ini. Jika video ini membantu Anda faham lebih baik, kongsikan dengan yang lain yang ingin tahu. Jika Anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Banyak lagi yang akan datang. Jumpa lagi pada video seterusnya.